A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, pada video lepas kita dah masuk pada tajuk topik 2.7.2 second order partial differentiation. Okay, saya mengajar ikut topik untuk lepaskan untuk test 1. Kemudian sekarang ni saya nak patah balik. Kepada topik yang kita skip hari tu 2.2 dah. Kita masuk 2.3 dan 2.4. Okay, 2.5 sudahan. Itu dapat 2.5 tajuk apa tu? 2.5 yang kita dah buat ialah implicit parametrik. Okay, yang tu saya dah buat dah. So kita kembali kepada topik 2.3 second order differentiation. Okay. Saya topik ni tak ada masalah sangat lah. Memang tak masalah sebab apa, awak dah buat second order partial differentiation. Setakat second order differentiation ni mudah sangat. Secara generalnya, secara teorinya, second order differentiation ialah awak differentiatekan sekali lagi apa yang telah hasil yang kita dapat. Katakan satu Y sama dengan berapa tu, awak differentiate, kemudian awak differentiatekan sekali lagi. So itulah dia second order differentiation. So tak ada masalah. Sebab awak dah belajar yang peringkat yang lebih tinggi daripada ni, dan awak kembali pada ni lagi mudah lah. Okey, tak apa, kita teruskan. Latihan kita kena buat lah. Okay, second order differentiation 2.3. If y is a function of x, okay, satu function y, okay, ada fx, differentiating kita differentkan, kita bezakan ya, y kepada x, so kita dapatlah satu first order, peringkat pertama lah. Yang ni, peringkat pertama ni apa yang belajar daripada 2.1, 2.2, 2.5 dan sebagainya ialah first order derivative. Okay, first order. Maknanya apa yang bezakan itu adalah peringkat pertama, first order differentiation. Kemudian yang nombor 2. Since the first derivative is also a function of x, okay, it can be differentiated again. Ia boleh didifferentiatekan sekali lagi untuk give a second derivative. Okay, seperti inilah. Seperti yang awak buat itu del kuasa 2 z sama dengan del kuasa 2 x dan sebagainya. Kita dah buat hari itu dalam topik 2.7.2. Ataupun kita boleh tandakan sebagai f prime, double prime. Yang pertama ni f prime, yang kedua ni f double prime lah, second derivative. Okey, apa fungsi dia? Itu kita akan tengok dalam topik 2.4 nanti. Apakah aplikasi? Apakah tujuan kita buat second order differentiation ni? Kita akan tengok nanti dalam topik 2.4 nanti. Okey, 2.4 nanti . Okey, example 2.3a. Dia beri satu fungsi x, difungsi satu y, iaitu 2x kuasa 3 tolak 5x. Carikan double prime ataupun second order differentiate. Tapi sebelum cari second order, kita kena cari first order dulu. Kita cari differentiatekan dahulu yang pertama ni. So dapat berapa? Okey, yang ni macam biasalah. 2x kuasa 3 dapat 6x kuasa 2 tolak 5. Ya. Okey, ini adalah first order differentiation. First order. Okay. Okay. Kemudian dengan persamaan ini kita differentiatekan sekali lagi. Baru dapat tingkat kedua, second order differentiation. So 6x kuasa 2 dapatlah 12x sahaja tolak 5 akan become constant. Okay, before yang ni dia dah 5x kan. Okay. Tapi bila kita second order dia jadi constant kat sini. So dapatlah 12x. So ini adalah second order. Ini adalah second order differentiation. Okay, mudah . Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 2.3b. Okay, untuk muka surat apa ni? Saya lupa, dia tahu. Muka surat 80. Okay, example 2.3b. Given the fx, okay, yang ni, kita carikan double prime. Okay, untuk yang ni awak kena tengok macam mana nak selesaikan ni. Kita gunakan kaedah apa? Tengok buka baliklah muka surat topik 2.1. Ini petua apa semua ni kena tengok balik kat situ. Okay, saya nak selesaikan. So, diberi satu persamaan 2x tolak 3 kuasa 4.
So kuasa 4 letak kat bahagian hadapan, pindah ke sini jadi yang 4. Kemudian kuasa dia tolak 1. Kemudian didarabkan dengan pembezaan apa yang ada dalam kurungan. Okey, bezakan dalam kurungan. So dapat 2 lah, 2x ni dapat 2. So automatik 2 dikalikan dengan 4. So dapatlah 8, 2x tolak 3 kuasa 3. Ini adalah pembezaan peringkat pertama, first order. Kemudian menggunakan pembezaan peringkat pertama tadi, kita buat pembezaan peringkat yang kedua. Okey, mudah je lah. 3 kali 8, okey. A kali dengan N kali dengan A. Kemudian N ni tolak dengan 1 dan didarabkan dengan diferensiatkan apa yang ada dalam kurungan. So kat sini 8 kali 3, 24. 2x tolak 3, kuasa 2. 2 datang daripada mana? 3 tolak 1 kat sini. So dapatlah 2. Okay, 3 tolak 1, 2. Dan 3 datang daripada mana? 3 daripada kuasa N tadi. N tadi, ni A asal dulu. A kali N, so dapat 24. Kalikan dengan 2, dapatlah 48. Okay, darab 2x tolak 3 kuasa 2. So ini adalah second order. Okay, mudah Kita tengok contoh 2.3c tadi, contoh algebra. Ini contoh log. Okay, log Ingat balik log macam mana? Kalau y sama dengan log x, kalau dy per dx sama dengan 1 per x. So apa benda saja yang log, kita letakkan di bahagian bawah. Kalau ada log x campur 2, sama x kuasa 2 campur 3, darabkan dengan apa yang dibezakan oleh di belakang log tersebut. So ini adalah basic yang kena tahulah. Supaya nak jawab soalan-soalan log, inilah basic dia. Kalau y sama dengan log x, dy per dx ni adalah 1 per x. 1 per apa yang di belakang log. Kalau belakang log ada 2x kuasa 2 campur 3x, kena darabkan dengan apa perbezaan apa yang di belakang log tersebut. Okay, sebagai contoh kat sini, kalau perasan ada 2 kaedah. Okay, ini ada metod 1, ini metod 2. Okay, yang ni kena rujuklah mana rasa yang rasa mudah, gunakan metod tersebut. Okay, kalau saya rasa yang ni lebih mudah lah yang kita pernah bincangkan sebelum ni. Cara rujuk balik pada nota video 2.2. Okay, bahagian pembezaan terhadap log, kita dapati ada 2 metod cara menyelesaikan dia. Satu metod pertama, satu metod kedua. Yang paling mudah ialah 2 kuasa 2 ni letak bahagian hadapan. Sebab apa saya tengok sini, step dia lagi mudah. Okay, kat sini ada 3 step saja untuk dapat jawapan. Kat sini ada 4 step. Okay. Walaupun satu tapi saya rasa ini lebih mudahlah metod 1. So entity kuasa pada log tersebut letak pada bahagian hadapan. 2 log, okay, yang bawah ni buat 2 darab dengan 1 per apa yang di belakang log dan didarabkan dengan perbezaan apa yang di dalam kurungan. So kat sini dapat 2 kali 1 kali 2 dapat 4 lah. Okay. Ini pembezaan peringkat pertama. Kalau gunakan metod kedua, tak kisah boleh gunakan yang sama. Okay. 1 per apa yang di belakang log, sama juga. Dan didarabkan dengan pembezaan 2x tambah 5 kuasa 2. So yang ni pun nak kena buat macam step yang ni juga. Okay. Yang ni sama macam step yang di atas ni. Nampak tak kuasa dia? Okay. Step yang contoh 2.3b. Okay. So awak kena buat letak 2 hadapan, darab dengan ni, okey, kuasa tolak 1, kemudian bezakan di dalam dia. So banyak renyah sikit lah gunakan kaedah metod 2. Saya rasa gunakan metod 1 untuk menjawab soalan log adalah lebih mudah. Okey, gunakan metod 1 untuk menjawab soalan metod apa dalam log ni adalah lebih mudah, iaitu kuasanya terus kita bawa ke hadapan. Okey. So yang ni agak melirukan lah. Kalau susah jangan gunakan metod yang ni. Kalau pegang tu dia panjang. Okay, ada 4 cara untuk 4 langkah untuk menyelesaikan dia walaupun jawapan dia sama. Okay, tapi gunakanlah metod yang paling mudah yang memudahkan awak ingatlah. Okay, jawapan sama juga. Okay, yang ni kita selesaikan. Ini gunakan kaedah tengok contoh ke atas iaitu contoh example ni. Example apa ni 2.3b.
Okay, cara dia sama lah. 23B, kuasanya letak kat depan, darab dengan yang ni, kuasa tolak 1, kemudian darabkan dengan pembezaan apa yang dalam kurungan. Dapat 2X tadi dapat 2. So dapat sama juga 4. Jawapan semua sama, 4 per 2X tambah 5. Okey, ini belum lagi selesai sebab apa ini baru dapat first order. Okey, kita kena cari second order. Second order, buku surat sebelah. Buku surat sebelah. Okey. Okey, sekarang ni ini ibarat ni dia jadi apa? Y sama dengan 4 per 2X tambah 5. Dan saya minta awak tolong tukarkan apa ni sebutan macam ni ke dalam bentuk satu line. Lebih mudah. Okey, so jadilah macam bentuk ni. Okey, bentuk macam ni. Okey, bentuk macam ni. Maknanya kita tulis balik yang X tadi bawah ni kita bawa ke atas, dia jadi kuasa negatif 1. Okey, dia kuasa jadi negatif 1. Kita bawa dia nak atas. So mudahlah. Okey, untuk menyelesaikan ni pun sama macam example 2.3b. Iaitu negatif 1 kita bawa ke hadapan. Okey, kuasa dia ditolakkan dengan 1. Kemudian kita darabkan dengan pembezaan apa yang ada di dalam kurungan tersebut. So darab 2 lah. Okey, so dapatlah negatif 4 kalikan dengan apa dalam kurungan. Kuasa tadi tolak dengan 1, negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2 dan didarabkan dengan pembezaan apa yang ada dalam kurungan. So dapat 2. So negatif 4 kali 2 dapat 8. Okey. Bila sampai sini jawapan ni pun saya terima ataupun awak buat turun bawah 2x ni jadi kuasa 2 positif kat sini. So kedua-dua jawapan ini saya terima. Okey, saya terima kedua-dua jawapan ni. Okey, itu contoh untuk lon. Dan kita tengok example 2.3D, contoh untuk trigo yang ada cos. Okey. Kat sini tak ada XY lah. Sini adalah persamaan Z. So kita akan cari dz per dw. Jangan dy dx pula. So apa kita tengok sini ialah Z dengan ada W. So dz per W yang pertama dan cari yang kedua. Okey, perbezaan yang pertama. 5 kekalkan 5 kat sini. Cos bezakan dapat negatif sin dan salin balik apa yang di belakang cos iaitu 3W dan bezakan apa yang di belakang cos tersebut iaitu 3W. So dapat 3 lah kat sini. So 5 kali dengan 3 dapat negatif 15, negatif 5 sin 3. Okey, ini adalah pembezaan peringkat pertama. Dengan menggunakan perbezaan peringkat pertama ni kita bezakan sekali lagi. Sin bila kita bezakan dapat cos. Okay, sin dapat cos, negatif 5 plus kekalkan. 3W boleh balik dan bezakan apa lagi di dalam belakang sin tadilah. So bezakan dapat 3W dapat 3. So negatif 15 kali dengan 3 dapatlah negatif 45 cos 3W. So ini adalah second order. Okay, mudah Okay. Contoh seterusnya, contoh B iaitu exponential. Okey, exponent. Okey, ambil mudah y sama dengan ex kalau dy per dx sama dengan apa? Benda yang sama. Kenapa benda yang sama? Ex kalikan dengan pembezaan terhadap x iaitu kuasa dia. So dapat berapa? Ex kalikan dengan 1. Perbezaan kuasa dia. So kat sini EX dari 1 dapat EX baliklah. E kuasa X. Eksponen kuasa EX. So itu adalah basic untuk memahami exponential differentiation. Okay, Y sama dengan EX. Kemudian kalau kita bezakan adalah salin balik EX kalikan dengan pembezaan kuasa di atas itu. Pembezaan kuasa di atasnya. So dapat berapa? Dapat 1 E kuasa X lah. Okay. Kembali kepada soalan dia, 10E negatif 2X kuasa 2. Okay. Dan lah kuasa, ada kuasa lagi atas dia. So kat sini, awak salin balik 10EX sebiji salin sebenarnya. Kemudian kita bezakan kuasa di atas dia. Kuasa di atas dia adalah negatif 2X kuasa 2. 2X kuasa 2, kita bezakan kita dapat negatif 4X.
So negatif 4x kali dengan 10 dapatlah negatif 40x E kuasa negatif 2x kuasa 2. Okey, bila sampai tahap ini, okey, kita terpaksa menyelesaikan masalah ini gunakan produk rule. Sebab apa? Kat sini ada dua sebutan x. Okey, satu kat sini, satu sebutan negatif 40x, satu lagi sebutan eksponen kuasa negatif 2x kuasa 2. So ada dua sebutan kat sini. Bila sebutan kat sini, kita terpaksa menggunakan produk rule untuk menyelesaikan dia. Ini adalah seperti y sama dengan uv. So dy per dx dia sama dengan apa? U dv per dx campur v du per dx. So awak kena namakan ini adalah u, ini adalah v. Okay. So u kita adalah negatif 40x, v kita ialah eksponen kuasa negatif 2x kuasa 2. Bezakan du per dx, so kita dapat negatif 40. Manakala bezakan e kuasa negatif 2x kuasa 2 ni adalah sama seperti di atas lah. So dapat negatif 4x, negatif 4x eksponen negatif 2x kuasa 2. Kemudian kita masukkan balik dalam formula kita ni. Okay, ni formula kita ni. Ini ialah u dv per dx campur v du per dx. Masukkan saja nilai dia. Okay, negatif 40 kalikan dengan ni x. Okay, 40. Okay, tak ada, ini dipindahkan ke depan aja. Tak apa. Okay, campur dengan satu. Okay, tak ada masalah. Ini sekarang ni dia buat apa ni, dia buat pemfaktoran. Okay, buat pemfaktoran 40, kedua-dua ada 40, kedua-dua ada eksponen kuasa negatif 2x kuasa 2. So dia buat faktoran. Kalau awak darab ke dalam pun dapat hasil ke atas macam ni. Okay, kalau tak boleh nak selesaikan, awak leave jawapan dalam bentuk macam ni. Kalau boleh ringkaskan, ringkaskan. Okay, so ini adalah second order bagi exponential. Second order differentiation. Okay. Okay, exercise. Exercise ada berapa soalan? 1 A, B, C, D, E, G. Okay, kita tengok yang pertama. 3x kuasa 3 tolak 4x kuasa 2 tolak 5x kuasa 7. Benda yang mudah ni bagi saya jawab lah. Yang susah bagi awak jawab. Okay, yang pertama saya tulis dy dx boleh ataupun saya tulis y prime. Okey, ini jadi apa? 9x kuasa 2 tolak 8x tambah 5. So, ini adalah perbezaan peringkat pertama. Kemudian peringkat kedua, double prime. Jadi 18x tolak 8. X saja, X tak ada. 5 jadi constant, so become 0. So, inilah jawapan dia. Mudah Soalan B. B, okey, ada kuasa 3 kat sini. So, untuk perbezaan peringkat pertama, dapat berapa? Letak 3 kat depan, kali 1 A kat sini. A tak ada ni 1 kan? So, X kuasa 2 tambah 5. So, 3 tolak 1. Okay, kemudian didarabkan dengan perbezaan bagi X kuasa 2 tambah 5. So, dapat berapa kat sini? 3 X kuasa 2. 3 X kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 didarabkan dengan 2X. Okay, so dapat berapa? 6X X kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okay, ini adalah peringkat pertama. Okay, untuk menyelesaikan peringkat kedua, kita dapati ada dua sebutan X di dalam satu barisan macam ni. So, kita terpaksa namakan sebagai produk rule U dan juga V. Okay. U dan V, saya terus buatlah kita punya ni. F double prime, okay, masukkan nilai saja.
Okey, U sama dengan 6X. Kemudian V dia sama dengan saya perlu jawab lah. 4X kalikan dengan X kuasa 2 tambah 5. Ni U dV dV ni saya kena uruskan balik dah sepertinya tu. Saya ringkaskan saja kalau nampak ni. Kemudian V darab dengan du. Okey. So ini kena ringkaskan lagi. So dapat 24 X kuasa 2, X kuasa 2 tambah 5 tambah dengan 6 X kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey. Yang ni boleh darab ke dalam lah. 24X kali dengan X jadi 24X kuasa 4. Okey. Saya nak ringkaskan ni. Panjang kita ni. Ini boleh awak darab ke dalam. 24X kuasa 4 campur 120X kuasa 2. Okey. Yang ni berapa? Ini saya ringkaskan lagi. Ini X kuasa 4 tambah 10X kuasa 2 tambah 25. Maknanya saya kembangkan persamaan di dalam ni. So yang ni kurungan. Okey. 120. Tambah. Okey, 120X tambah 6X kuasa 4 campur 60X kuasa 2 campur dengan 150. So awak settlekan semua ni, awak akan dapat 30X kuasa 4 campur 6X kuasa 2 tambah 5. Okey. Kemudian kita boleh faktorkan di dalam ni. Kita ringkaskan. So kita dapat 30X kuasa 2 campur 1 dengan X kuasa 2 campur 5. Okey, sama seperti jawapan sebelah ni. Okey, ini panjang sikit lah yang ni. Tapi nanti tolong awak buat balik lah kita ni. Kita bagi dapat. Okey, yang C. C ni mudah ya. So kalau F yang pertama kita dapat 12X kuasa 2 campur 4X. Okey, yang ni kita bagi mudah dia begitu je lah. Tolak 1 kan. Okey, kita tukarkan lah. Saya tukarkan 1 per X adalah kepada X tolak 1. So sini tolak X tolak 1 jadi tolak 2 kat sini. Okey, ini adalah F yang pertama. F double prime. So kita dapat 2 per 4X campur 4 tolak 2X kuasa negatif 3. Ataupun boleh ditulis 2 per 4X tambah 4 tolak 2 per X kuasa 3. Okey. Seterusnya yang D. Okey, yang D. Awak tulis balik ke dalam bentuk yang mudah difahami. Okey. Macam ni. Baru kita mudah untuk buat pengiraan. So, Y prime yang pertama, kita tulis negatif 3X tolak 4. Okay, tolak X kuasa negatif 2 tambah 1. So, ini F prime yang pertama. F prime yang kedua, tingkat kedua, kalikan negatif 4 kali negatif 3 jadi 12X kuasa negatif 5. Okey, negatif 2 kali 1 tambah 2X tolak 3. Okey, ataupun boleh ditulis sebagai 12X kuasa 5 campur 2 per X kuasa 3. Okey. Soalan E. Okey, ada 4 soalan lagi. E, F, G, H. Ini adalah tugasan awak dan hantar ke dalam group. Okey, yang ni mudah je lah. Mudah. Kemudian awak dapatkan double prime. Sampai dapat double prime, awak masukkan nilai X sama dengan 1. So, dapat nilai yang berapa? Saya dah kira jawapan yang betul dapat 14.
Awak kirakan Y pertama dapat berapa, kirakan Y kedua dapat berapa. Sekejap, sepatutnya kita. Dia Y pertama dapat berapa, dah dapat semua. Lepas tu Y prime dapat berapa, dah dapat berapa, masukkan nilai X sama dengan 1 ke dalam persamaan yang akhir tu, so dapat berapa. Adakah dapat 14 atau sebagainya. Okay. E, kemudian F. Okay, F, satu jawapan ni. Okay. F pun sama, awak kena buat. Okay, buatkan, dapatkan F prime yang pertama, dapat berapa, kemudian dapat F prime double kedua, dapat berapa, last kali masukkan nilai X sama dengan negatif 1 dalam persamaan yang akhir, F double prime. So, dapat tak jawapan dia ni? Awak akan dapat dua jawapan, satu dalam bentuk nombor 0.09375, kalau kira dah, ataupun bila awak dapat pecahan dia dalam bentuk dalam 3/32. Okay, F. Kemudian G. G buatlah. Okay, G. Cos ketiga ni macam mana? Ada dah tunjukkan itu kan macam mana kalau cos ketiga macam mana. So, G. Okay, cos ketiga macam mana kita buat nak? Okay, try buat lah ni. Cos ketiga. Dia ada rumus tu kan, dia dapat cos dulu, kemudian dapat sin. Okay. Dan kita dapat ada dua persamaan X di dalam dia, satu kita setkan sebagai U, satu sebagai V. Okay, buat produk rule. Dan H last sekali. Okay, ni buat macam mana lah. Nanti buat ini mudah je, letakkan ke depan, kemudian bezakan. Okay, kali pertama EX. Okay. So ada 4 latihan kat sini. Nampak ni jawapan dia bertahan juga. Okey, ada 4 latihan daripada E, F, G, H dan minta tolong buat dan hantar ke dalam CDOS. Okey, saya rasa saya berhenti kat sini dulu. InsyaAllah untuk topik 2.4 nanti saya rasa saya tak buat kelas sampai ini ada dalam bentuk presentation. Okey. Saya tunjukkan sekejap, berarti benda ni kena bincang, awak kena bincang sendirilah dengan bersama dengan rakan kumpulan nanti. Nanti saya akan maklumkan kemudian tentang topik 2.4 dalam WhatsApp group. Okey, saya sudahi kelas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih banyak. Jumpa lagi.